pertama yang Allah Ta'ala perintah kepada kita ialah makanan yang halal. Halal di sini apa dia? Pertama, halal daripada segi hukum. Yang halal ini banyak tuan-tuan, yang haram saja yang sikit. Sebab itu Allah Ta'ala sebut yang haram ada dalam Quran, tetapi yang halal tak payah Allah sebut dalam Quran, sebab terlalu banyak. Yang haram minuman yang Allah sebut arak, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan berjudi. Dia tak payah sebut yang halal-halal, tak payah nak sebut sesungguhnya dia halalkan kamu minum ais, teh ais, lecikang. Tak payah, jenuh sebut kopi ais, teh ais, neslung, no ai apa tuan-tuan ni, apa tata tuan-tuan duduk di sini Singapura ni banyak ala bulan Ramadan. Dia campurnya, yang tu tak payah sebut. Cukup Allah Ta'ala sebut apa yang haram. Arak tutup. Dah, arak jangan minum. Setitik arak masuk dalam badan 40 hari amalan tak diterima. Tuan-tuan, bukan arak saja tu. Bukan arak saja yang jadi amalan 40 hari tak diterima. Sebarang makanan yang haram. Saya kata tadi, makanan itu halal, kena makan. Jangan makan makanan haram. Yang halal, ada benda yang halal tiba-tiba menjadi haram. Contohnya air mineral ini. Air mineral ini adalah halal. Air tidak mabuk, halal. Tetapi kepunyaan orang, dicurinya, maka pada masa itu dia menjadi haram. Abang, dari mana dapat air ni abang? Abang curi. Minumlah, rezeki gitu. Haram walaupun halal. Yang inilah tuan-tuan yang akan mempengaruhi badan kita. Benda yang haram tadi mempengaruhi badan jadi sakit. Kalau tak sakit, perangai sakit. Kalau tak jadi pada kita, akan dapat pada anak-anak kita. Kalau tak dapat pada anak-anak kita, jadi pada anak-anak cucu kita. Kesan daripada makanan yang haram. Sehingga Rasulullah kata satu suap makanan haram masuk dalam mulut, masuk dalam perut kamu 40 hari ditolak amalan. Satu pinggan nasi kita makan dapat 20 suap. 20 suap darah dengan 40 hari. Masya Allah. Kalau 10 suap darah dengan 40 hari dan 400 suap, 400 suap lebih daripada setahun. Bayangkan tuan-tuan, kita makan nasi 5 kali sehari. Mentah darah punya makan. Bertalam-talam makannya, berdalam pinggan lah. Darah lah dengan 40 hari. Agak-agak sampai ke mati tuan-tuan. Allah tak terima ibadat kita. Sebab kita makan daripada benda yang haram. Jaga betul-betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan kita ambil benda yang haram. Yang ni yang jadi menakutkan kita. Pada bulan November nanti cuti sekolah, saya buat camp di Malaysia. Nama camp saya ialah Camp Tahsin, camp cuti sekolah. Bila saya buat macam ini tuan-tuan, macam-macam perangai yang saya jumpa. Mak bapak salahkan anak-anak. Ini anak saya ni degil ustaz, tak nak semayang ustaz. Budak itu usianya 8 tahun, 9 tahun. Baru 9 tahun. Kenapa tidak mau semayang? Kenapa tidak mau solat? Ada kita nak salahkan dia. Dia baru seumpama kain putih. Bagaimana kita mencorakkan dia? Bagaimana kita melukis di atas kain putih? Itulah gambaran dia. Kita banyak salahkan anak. Ni degil punya budak ni ustaz, melawan. Kita ingat dia baca buku, rupanya dia tengok Transformer. Kita ingatkan dia baca buku, rupa-rupanya dia tidur ustaz. Cuba cek. Kita duduk dengan suami kita, duduk dengan isteri kita, bincang. Apa yang tak kena dengan anak-anak kita bang? Sampai jadi degil, melawan, malas. Kenapa?
Apa yang kita dah buat? Adakah kita ini memberikan makanan yang halal atau haram pada anak kita? Adakah kita masak makanan dengan cara yang betul? Adakah kita berikan kepada dia makanan yang baik-baik? Itu soalan nombor satu kita tanya. Nombor satu kita tanya. Awak kerja cikgu sekolah, saya pun kerja cikgu sekolah. Kan dua-dua kerjanya halal. Ya halal, tapi masa mengajar awak tidur. Awak tulis dekat whiteboard, kemudian awak tidur. Baik anak-anak murid semua, baca apa yang cikgu baca. Baca apa yang cikgu tulis. Okey, mulakan dengan awak. Dia pun tidur. Hari-hari cikgu tidur. Saya suka cikgu tidur. Itu namanya cikgu syari. Minta maaf lah kalau ada syari sini. Maknanya dia curi tulang. Walaupun pekerjaannya halal, tetapi dia mencuri tulang di kantornya, mencuri tulang di pejabat. Orang buat kerja, dia setengah jam tidur. Orang buat kerja, dia setengah jam hisap rokok dalam stok. Setengah jam itulah yang menjadikan syubhah. Man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Sesiapa yang terlibat dalam benda yang syubhah, dia boleh terlibat menjadi haram. Setengah jam kita dah cilok tadi, setengah jam kita dah curi tadi, bayar balik. Kalau office kita tamat jam 5, kita khidmat sampai 5.30, cover balik setengah jam yang kita dah curi, yang kita tidur tadi siang, cover balik supaya menjadi halal. Ustaz, saya ada setengah jam saya tidur Ustaz, tengok bola punya pasal Ustaz. Jadi saya tidur, jadi saya balik lambat Ustaz, 5.30 petang baru saya balik, setengah jam saya ekstra. Tapi setengah jam tu pun saya ekstra Ustaz, saya tidur ya Ustaz. Tak payah, ganti dengan kerja, bukan ganti dengan tidur. Yang inilah yang jadi masalah, sebab kita anggap bahawa itu halal. Saya kerja halal, betul kerja kamu halal, tetapi bentuk pekerjaan kamu, bagaimana kamu olah, akhirnya kadang-kadang pendapatan itu tidak cantik. Tuan-tuan, nombor 2 yang Allah pesan, makanan itu biarkan baik. Biarkan baik-baik, elok-elok. Allahu Akbar. Baik daripada segi apa? Baik daripada segi kesihatan. Jadi tuan-tuan, kita amalkan yang Rasulullah sebut dan yang saya selalu sebut pada tuan-tuan. Minum air zam-zam jangan lupa. Mana nak ada Ustaz, kita orang duduk di beduk, mana ada telaga zam-zam sini? Restoran zam-zam ada Ustaz. Kan kita selalu pergi umrah di Singapura ni, kan ada syarikat umrah. Pesan dekat dia orang, beli daripada dia orang air zam-zam, boleh. Dan minum pula janganlah minum sekali ini sekali minum, baik kerap kita. Ambil setengah gelas cukuplah, ambil berkat. Saya setiap hari minum air zam-zam, cuma hari ni dan besok dan lusa tak minum sebab tak bawa. Balik rumah nanti minum, sebelum pergi pejabat minum. Minta pada Allah, beri sihat ya Allah, beri sihat ya Allah dengan berkat air zam-zam ya Allah. Saya cakap pada tuan-tuan, dapatkan makankan habatus sauda. Dia adalah ubat. Carilah jalan. Buat kopi boleh, buat kapsul boleh. Boleh daripada habatus sauda. Ini habatus sauda pun tak pernah tengok. Rasulullah kata ubat, ubat. Ya ke? Dia boleh tanya pula, ya ke? Mana Rasulullah boleh jawab? Rasulullah dah wafat. Yakinlah pada Rasulullah, dia adalah siddiq. Sebab tu saya makan habatus sauda setiap hari. Malam ni permit kita sampai pukul 10.30 malam. Kalau pukul 2 pagi pun saya boleh ceramah juga. Sehat, walaupun ada diabetes tak ada masalah. Sampai pukul 12 pun saya boleh ceramah 4 jam. Akak boleh tunggu 4 jam? Boleh. Akak tunggulah, saya nak balik. Pukul 10 saya cabut lah. Akak tunggulah sini pukul 12. Siapa tak ceramah. Yang ketiga saya cakap kurma.
Sekarang kita teknologi dah canggih, pengangkutan dah hebat, kemudahan dah banyak. Kita boleh dapat kurma setiap hari, bukan bulan Ramadan saja. Dulu kita dapat kurma daripada negara-negara di sebelah Pakistan, India, awal tahun 70-an. Nah, kurmanya 4 segi, melekat-lekat kurmanya. Bila makan, setengah kurma, setengah pasir, kerak gitu dia. Sekarang kurmanya bertangkai-tangkai. Sekarang kurmanya ialah kurma yang hebat-hebat, Maryam, Mabrur, Maryami, semuanya elok-elok belaka. Kurma ajwa lah yang paling elok. Kena ada, tuan-tuan. Saya dah sebut pada tuan-tuan, makan oat. Rasulullah makan roti syair. Roti syair adalah roti yang kasar, roti yang banyak dia punya fibernya. Oat itulah tuan-tuan, makan. Saya sebut pada tuan-tuan, ambil apple setengah biji, potong halus-halus, dicampurkan dengan kurma 7 biji, makan setiap pagi. InsyaAllah kolesterol turun, kencing manis terkawal. Kenapa kita tak makan pemakanan sunnah yang menjadikan badan kita kuat, menjadikan kita orang yang sehat? Kita kadang-kadang makanan sunnah kita tak makan. Yang kita makan ialah makanan segera, makanan cepat, yang tak tahu prosesnya, makanan yang diperam, makanan yang dijeruk. Makanan yang dijeruk, makanan yang diperam, makanan-makanan ini yang bila kita makan, tuan-tuan, dia jadi ikut lain. Sekarang berapa banyak kes kanser. Tadi masa saya duduk di airport, bukan Singapura, airport Changi, bukan, di Malaysia, datang satu anggota polis. Saya duduk atas kursi, dia datang, "Ustaz, nak tanya sikit, angkut-angkut punya tanah tu Ustaz, boleh makan ke?" Tuan-tuan tahu angkut-angkut tu apa? Bukan transport. Kan tuan-tuan faham pula transportation pula. Angkut-angkut itu ialah binatang yang kerjanya angkut tanah, letak dekat dinding, dekat penjuru siling, dekat angkut-angkut. Satu lagi yang besar itu bukan angkut-angkut, itu anak-anak, itu busut. Ini angkut-angkut. Saya kata, kenapa dengan angkut-angkut? Dia kata dia membuat rawatan dengan angkut-angkut. Dia ambil sarang angkut-angkut dan dia proses jadi ubat untuk migrain, untuk kanser, dan untuk darah tinggi serta kencing manis. Dan bila dia buat rawatan, dengan izin Allah sihat. Saya sakit kepala Ustaz, saya migrain, saya minum air angkut-angkut, lega Ustaz. Jadi saya nak tanya, apa hukum makan sarang angkut-angkut? Saya kata, angkut-angkut itu buat sarang dengan apa? Dengan tanah. Makan tanah harus. Tanah bukan najis. Siapa yang nak makan rumput, harus, silakan. Rumput depan cantik pula. Subur rumput ni dia pun ambil makan. Prak. Lembu pun tengok, tak malu makan orang punya, kata dia. Subhanallah. Harus makanlah daun, bukannya haram. Nak makan tanah, tak apa, makanlah tanah. Tuan-tuan makan Panadol itu dari tanah. 10% ubat sakit kepala Panadol dari tanah. Bahagian tanah yang warna putih, itu tanah itu. Sebab itu bila angkut-angkut buat daripada tanah, halal makan. Silakan. Ia ke jadi ubat. Saya dah lama berubat Ustaz, tunggu pencen aja, saya nak jadi bomo angkut sepenuh masa. Buatlah bang. Jadi dia minta saya minum, saya tak berani, saya tengok banyak gila tanah ada kan. Buatnya tu sumbat dalam perut saya kan. Saya bagi pada PA saya. PA saya pun 2 gelas dia minum je tuan. Subhanallah. Rupanya bila ada penyakit, adalah ubat. Tidak ada penyakit dalam dunia ini yang tidak ada ubat, illa sam, melainkan mati. Mati saja tak ada ubat. Lain daripada itu semua ada ubat.